Muka surat 102 daripada kitab Ziarah ke Alam Barzakh. Ziarah ke Alam Barzakh, Imam As-Suyuti. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abaka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzal Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa rafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin. Faman ittaba'a hudahu kana minas su'ada wa man a'rada anhu kana minal ashqiya. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Masjid Kota Damansara, tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung perkongsian kita daripada kitab Ziarah ke Alam Barzakh, muka surat 102 perenggan yang kedua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih menuturkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya jika seorang mukmin sedang sakaratul maut, lalu malaikat datang kepadanya dengan membawa sutera yang di dalamnya terdapat banyak kasturi dan seikat raihan, rohnya kemudian dicabut seperti dicabutnya bulu adunan. Lalu dikatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah dengan penuh kepuasan hati dan keredaannya menuju rahmat dan kemuliaan Allah. Jika telah keluar, roh tersebut diletakkan di atas minyak kasturi dan raihan, kemudian dibungkus dalam sutera dan selanjutnya dibawa menuju ke Iliyin. Sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik ketika sakaratul maut, dia sudah melihat apa yang orang lain tak mampu lihat. Maknanya alam-alam gaib sudah mula disingkap tabirnya. Sebab itu yang kita duduk pagi ni rasa mengantuk, rasa penat, yang dijanjikan pahala, pahala tu kita nampak. Kita akan nampak bahagian-bahagian kita apabila disingkap. Dan sesungguhnya di sisi Allah banyak benda-benda yang rahsia dan surprise yang Allah rahsiakan. Sebab itu setiap hari Jumaat Pak Imam akan baca surah As-Sajdah. Kita akan jumpa fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrata a'in. Dan sesungguhnya jiwa itu, diri itu tidak tahu tentang perkara-perkara yang Allah rahsiakan bagi mereka. Sebab itu yang kita dengar tadi, raihan ni sejenis pokok yang wangi, akan dibawa oleh malaikat kepada roh ini. Ada pun kasturi, ada pun raihan, ada pun kain kafan, ada pun tadi perkara-perkara yang diberikan kepada roh orang yang baik itu, benda-benda yang kita dengar seolah-olah sama
tetapi hakikatnya tidak. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khataru ala qalbi bashar. Yang kamu dengar macam sama, yang kamu lihat macam sama, yang kamu rasa itu semua tidak akan menjadi sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam bulan Rajab ni, Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya pendapat daripada Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri, seorang tokoh ulama tasawuf dari benua India. Kitab Ar-Raqiqul Makhtum, Ar-Raqiqul Makhtum, kitab yang mengisarkan tentang sirah Nabi. Dan dia dapat anugerah daripada Raja Saudi dengan penulisan kitab. Tok-tok guru daripada benua India ni cukup ramai. Dulu kita ada Hasan Ali An-Nadwi daripada Nadwa, Lucknow. Dan kita ada juga Sulaiman Salman Al-Mansur Puri, tadi Al-Mubarakpuri. Dia ada satu kitab sirah yang tebal, nama dia Rahmatan lil Alamin. Dan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri kata berlaku Isra' Mi'raj pada bulan Rajab. Bila? Bulan kita duduk ni lah, antaranya pendapatnya. Ketika diangkat oleh Allah, Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk asal. Jibril dalam bentuk asal ni tuan-tuan, Rasulullah nampak ketika mana? Ketika turun wahyu yang pertama, Nabi keluar daripada Gua Hira, Nabi lari, Nabi pusing belakang, nampak Jibril duduk di antara dua ufuk langit. Besarnya Jibril. Dia ada lebih 300 sayap. Tetapi malaikat Israel yang cabut nyawa, dia ada 4,000 sayap. Ya, cabut nyawa ni malaikat yang tengok kita sehari, dia pantau kita, dia observe kita. Malaikat maut ini satu hari 70 kali. Maknanya setiap 21 minit dia tengok je kita. Kita pula ketika dia tengok sedang isap rokok gudang garam dari seberang, harum gurih nikmat. Dalam arti kata lain apa? Allah berikan malaikat ini masing-masing dengan peranan yang tersendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak kali kedua malaikat Jibril, walaqa ra'ahu nazlatan ukhra. Dia nampak satu kali lagi dalam keadaan di mana inda sidratil muntaha. Sidratun ni, itu yang saya kata, namanya saja. Sidratun ni ialah pokok bidara. Pokok bidara, biasa tengok pokok bidara. Ada berapa jenis pokok bidara? Ada dua jenis, satu yang berduri, satu yang tak ada duri. Selalunya ustaz-ustaz ni dia gunakan daun bidara tu untuk mengubat orang sakit. Maknanya dibacakan ruqyah, ambil daun bidara tu, kemudian di ruqyah, kemudian lepas asar mandi. Orang kena saka, kena jin, kena sihir. Dan di sana ada pepatah Melayu, nasi lemak buah bidara sayang selasih, saya lurutkan, buang emak buang saudara, kerana kekasih saya turutkan. Kurang hajar punya anak. Dia ikut kekasih dia, dia buang emak, buang saudara, buang bapa. Sidratul Sidrun ini namanya sahaja. Di mana? Sidratul Muntaha. Muntaha ini iaitu tempat yang paling akhir setelah langit ketujuh. Orang Arab kata intihaul alam. Intiha, muntaha ni apa? Hujung dunia, dah tak ada lagi tempat dah. Nabi nampak dekat mana? Nabi nampak dekat indaha jannatul ma'wa. Dalam surah Bintang, surah An-Najm ayat 13 hingga 15 saya baca itu tadi. Dekat Sidratul Muntaha, di sana ada syurga nama Ma'wa. Syurga Ma'wa ni sahabat-sahabat, satu syurga yang Allah buat daripada zamrud hijau. Tuan Haji biasa tengok zamrud tak? Zamrud Colombia, zamrud Broma. Colombia itu satu gram berapa puluh ribu tu. Zamrud hijau. Kalau tuan-tuan dekat Kota Damansara ni, ada tak rumah siapa daripada zamrud? Tak ada. Ni Allah nak bagi ni. Allah bagi satu syurga nama Ma'wah zamrud hijau.
Kalau syurga Firdaus Tuan Haji daripada emas berwarna merah. Di sana ada syurga namanya syurga Adenin. Orang putih kata Eden apa? Eden, E-D-E-N, Eden. Taman yang indah. Adenin inilah syurga yang diperbuat daripada mutiara putih. Di sana ada syurga namanya syurga Khuldi. Khuldi ni Allah buat daripada batu marjan merah. Marjan ni satu batu yang berharga daripada laut yang dalam. Maksudnya nak ambil marjan ini kena teknologi tinggi, kos yang besar, kena ilmu yang hebat dengan spesialis dia. Masuk laut yang dalam. Maknanya dia bukan batu yang ada dekat tepi-tepi Sungai Gombak, Sungai Kelang, tak ada. Sebab tu hari tu bila kapal selam Indonesia dia masuk pada aras yang bukan haknya, kapal selam yang besi itu terbelah, hancur. Macam mana manusia nak masuk kat dalam? Cuba bayangkan Nabi Yunus dalam perut ikan, laut yang gelap, ikan paus tak duduk dekat Sungai Gombak. Ikan paus laut yang dalam. Allah bagi ikan itu lebih berfungsi daripada kapal selam yang manusia buat, yang tak boleh dimasuki oleh jentera, tak boleh masuk besi, tapi boleh masuk ikan paus. Dalam tu ada manusia. Begitu juga naik ke langit. Bukan hak kita. Allah sebut ka'annama yas'adu fis sama'. Orang naik ke langit ini dadanya sempit. Oksigen perlu kepada oksigen. Sebab langit bukan milik kita. Lalu dalam hal ini Allah ciptakan batu daripada khuldi, itu ialah satu syurga khuldi daripada batu marjan merah. Ada daripada perak putih, fiddah, syurga naim. Ada syurga daripada yakut. Nama dia Darussalam. Apa yakut? Yakut ni batu, orang putih kata self hire. Alah, bahasa kampung faham, bahasa kampung. Delima merah. Batu delima merah. Ada sana juga syurga yang Allah perbuat daripada permata yang putih, iaitu Darul Qarar. Yang kita dengar ni sahabat-sahabat, namanya saja, hakikatnya Allah nak bagi kejutan. Rupa yang kita duk fikir kat dunia tak sama dengan Allah nak bagi ketika barzakh, yang Allah nak bagi ketika di syurga. Rupanya lain. Kita ini yang Allah beri beyond our expectation, lebih daripada apa yang kita fikirkan. Kerana apa? Itulah syurga, itulah pahala, itulah nikmat. Allahu Akbar. Sebab tu bila dia masuk syurga, Allah bagi kerusi. Dia tengok kerusi saja 60 tahun dia terpana. Tahu mat pe? Tahu mat pe? Tak tahu. Bang makan bang. Sat. 60 tahun tengok kerusi. 60 tahun akhirat. Sebab tu bila Nabi sebut dalam hadis, orang-orang yang kaya, yang beriman, dia masuk syurga dengan separuh hari, nisfu yaumin. Maksud nisfu yaumin, separuh hari di akhirat. Orang-orang kaya yang beriman, yang kaya, dia masuk lewat syurga 500 tahun lewat daripada orang-orang yang beriman, yang miskin, yang fakir. Semuanya berbeza. Ini disebut bagi belum masuk syurga lagi. Dalam keadaan rohnya itu dibungkus dengan sutera macam mana rupanya, wallahu a'lam bisawab, dan dibawa menuju ke illiyin, yang dikumpulkan orang-orang yang beriman, yang mana orang-orang yang beriman yang dah meninggal ni, kawan-kawan kita yang sama pergi masjid, yang soleh, yang soleha, yang dah meninggal lah ni, pagi ni kita duduk terkontang-kanting dekat dunia yang busuk ni, mereka seronok dekat illiyin. Kita belum jumpa sebab belum mati. Faham cerita ni dah? Alhamdulillah. Sikit-sikit je hari ni, tak dengan lama-lama tuan-tuan kuliah. Sebab kuliah ni tak perlu lama, tapi dia perlu gerak. InsyaAllah azan zuhur kita berhenti lah. Azan zuhur.
Sebab subuh pun dah lewat, kita habis solat pun dah lewat. Kalau berhenti 7.30, kuliah kita 25 minit sahaja. Ketika orang kafir menghadapi sakaratul maut, datang kepadanya malaikat dengan membawa kain berbulu kasar yang di dalamnya terdapat bara api. Kemudian nyawanya dicabut secara kasar dan keras, seraya dikatakan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah dengan penuh kemurkaan untukmu menuju penghinaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan orang yang tidak beriman. Ketika mana bermulanya muqaddimah kepada siksaan ketika mati, iaitu satu checkpoint sebelum masuk ke alam akhirat. Ada satu namanya barzakhun, min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Allah sebut di hadapan kita ni ada satu alam namanya barzakh, ada dinding yang memisahkan dunia dan juga akhirat, ada dinding, itu dipanggil barzakh. Bermulanya di situ. Siapa yang baik, kata Nabi, insya-Allah keadaannya cantik. Fama ba'daha aisar. Lepas barzakh, insya-Allah lebih senang dan syurga. Siapa yang masuk teruk tempatnya, seksaannya, balasannya, Allahu akbar, maka lepasnya fama ba'daha as'ab. Lepas tu lagi teruk, insya-Allah, wa na'udzubillah, neraka. Lalu jika telah keluar, rohnya itu diletakkan di atas bara api yang sangat panas, kemudian dibungkus dalam kain berbulu kasar, lalu dibawa ke Sijin, tempat namanya Sijin. Hanad ibnu As-Siri dalam Az-Zuhduh, dalam kitab Zuhud, Abdul ibnu Hamid dalam tafsir dan juga tafsir, dan At-Tabrani dalam Al-Kabir dengan sanad yang baik menuturkan riwayat dari Abdullah bin Umair sebagai berikut. Jika seorang hamba terbunuh di jalan Allah, percikan darahnya yang pertama kali jatuh ke tanah menjadi sebab diberikannya ampunan oleh Allah atas semua dosanya. Orang yang mati syahid, dosa-dosanya bila dia gugur saja darah terampun, melainkan satu saja, illa dain, melainkan hutang. Hutang ni dia tergantung, sebab dia terikat dengan orang. Adapun dia pahala syahid dia dengan Tuhan. Sebab itu nama-nama hutang ini kena selesaikan, kena tulis kalau kita ada hutang, kerana hutang ini mengikat kita. Sedangkan pahala syahid itu pahala yang terbaik antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mati syahid, bangkit dengan bajunya yang bercahaya-cahaya, darahnya menjadi cahaya, dibukakan pintu-pintu diiring oleh malaikat Allah masuk syurga tanpa hisab. Dan mereka ini sekarang duduk dalam rongga burung-burung hijau yang berterbangan dalam ruang angkasa syurga Allah dan diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mati syahid. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan selanjutnya Allah mengirimkan kain dari syurga, dan di dalamnya nyawanya dicabut. Allah juga mengirimkan jasad dari syurga hingga rohnya dapat naik ke atas, kemudian rohnya naik ke langit bersama-sama malaikat, seakan-akan dia dan para malaikat itu sudah bersama-sama sejak awal diciptakan oleh Allah. Sampainya di hadapannya, dia bersujud sebelum malaikat. Setelah itu para malaikat ikut bersujud. Maka rohnya itu dapat naik ke langit. Allah berikan dengan jasad yang baru, dalam keadaan rupa bentuk yang baru, kepada orang yang mati syahid untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malaikat dalam cerita ni, bila jumpa roh orang yang mati syahid, macam dia dah kamcing, dah lama kawan. Macam kita masuk dalam syurga juga begitu. Macam kita masuk rumah kita dah duduk beratus tahun, kita tahu keadaan syurga, tak kekok. Pintunya, kuncinya, dalam keadaan kita tahu, kerusinya, dining roomnya, bilik tempat makannya, meja makan, kita tak kekok. Padahal kita belum masuk syurga. Tetapi Allah berikan satu maklumat seolah-olah kita dah masuk syurga. Macam kita duduk pagi ni kan, kita boleh bayangkan rumah kita tak? Boleh tak? Boleh kan? Semalam makan tapai tak habis, simpan peti sejuk.
Tadi dah berangan dah jalan kaki. Habis kuliah kan, aku nak makan tapai semalam lah. Sejuk kan, sedap. Tapi ustaz ni lama pula kuliah. Bengang betul, bengang. Pemikiran dia boleh fikir tapai, macam mana bekas, kat mana peti sejuk, rupa peti sejuk, kat mana dapur. Dia boleh bayangkan. Kenapa? Begitulah indahnya syurga Allah. Dia tak kekok dengan rumah dia. Ini perasaan. Sebab tu apa yang ada dekat dunia ni tak sama dengan akhirat. Apa yang kita ada ni merupakan sikit Allah panjangkan keindahannya di sana. Supaya mendapat sedikit gambaran, supaya ada rasa raghbah. Tahu raghbah? Rasa keinginan yang kuat untuk beramal untuk ke syurga Allah tu tadi. Antaranya mati syahid. Lalu dalam keadaan setelah itu diberikan ampunan dan disucikan. Lalu diperintahkan menemui para syuhada. Setelah dia melihat, ternyata dia menemukan mereka berada di sebuah taman yang sangat hijau dan kubah dari sutera. Subhanallah. Taman hijau kita faham, kubah dari sutera. Macam manalah agaknya kan. Itu yang saya kata jadi mat dia fana dengan pemberian Tuhan. Dia lupa dia tu pernah ditikam, ditembak, dibunuh, dipenjara. Kesengsaraan dunia itu lenyap dengan keindahan kematiannya. Lalu dalam keadaan itu mereka memiliki lembu dan ikan paus yang memberi makan, yang memberi mereka makan setiap hari dengan sesuatu yang belum pernah mereka makan sebelumnya, belum pernah makan. Lembu yang macam mana wallahu alam. Ini bukan lembu wagyu. Tahu wagyu? Sekilo 15,000, 20,000 lembu wagyu. Sebab tu tengok dekat menit tu, dekat menit. Menate. Bukan menate, menit. Meat eater. Dia asalnya meat eater. Saya tanya owner dia yang dulu, Haji Musaffar. Saya kata, Haji, apa maksud menit ni? Menate ni. Sebab dia orang Kelantan. Tuan-tuan tahu dia kerja kat mana dulu? Buckingham Palace, London. Dia ni tukang masak. Tukang masak tu. Raja England. Raja England tengok umur dia berapa dah? Kat 80 dah. Cuba tengok dia jalan, laju tak? Laju dah. Tuan-tuan tahu tak dia makan apa? Makan yang terpilih. Haji Musaffar ni bukan saja dia tahu the best part of lembu, mana sedap, jenis lembu mana sedap, daging mana sedap. Dia tahu kaedah yang terbaik sembelih lembu. Dia kalau dia sembelih lembu tu stres, dia tak sembelih. Haji Musaffar ni. Lembu ni, kenapa kita bila sembelih daging dia darah keluar ketul-ketul? Lembu stres. Bila daging dia darah keluar ketul-ketul, dia stres, darah tak smooth, tak lancar keluar. Daging tu tak elok. Tu yang kadang-kadang tuan-tuan perasan tak? Kita potong daging korban, ada darah tu macam membeku, terkeluar-keluar daripada daging. Perasan tak? Ini penyembelihan yang tak berapa sempurna. Nabi ajar, fa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha. Kalau kamu sembelih, perelokkan sembelihan kamu. Antaranya wal yuhidda syafratahu, tajamkan pisau. Satu, elok penyembelihan itu ilmu. Orang yang soleh, yang ada ilmu, yang ada apa dia? Pengalaman yang baik. Orang yang pandai menyembelih ni, dia ada ilmu menyembelih yang baik. Dia tahu hukum. Macam mana syarat sah sembelih, urat mana wajib, urat mana sunat, cara macam mana. Dia memudahkan lembu tu mati dan mencantikkan hasil sembelihan. Ini faham ni? Bukan main sembrono ya. Raya korban, pakat-pakat nak sembelih lembu. Pisau bergigi macam gergaji. Belilah satu pisau tempah yang mahal, besi putih, besi kon. Harga ribulah sikit. Tapi bila menyembelih, ketajaman pisau itu dia pergi bukan sebab kekuatan tangan kita. Sikit je dia pergi zup. Tak payah berhege-hege, sekali je semua habis urat. Lagi tepi, bawa ke tepi sini. Yang sunat urat semua habis.
Dan Nabi kata tak cukup hadis tu. Yang sembelih, barang yang digunakan. Yang ketiga, binatang tu, wal yurih zabihatahu, tenangkan binatang yang kamu nak sembelih. Ada tak ilmu ni? Maksudnya jangan sembelih lembu A sebelah lembu B. Lembu B nampak naik angin, dia stres. Makruh. Nak sembelih jangan tunjuk pisau dekat lembu nak sembelih, makruh. Benda-benda makruh ini ada kesan pada binatang. Tenangkan dia tu. Sebab tu bila dia tenang kita sembelih, darah yang keluar tu semua cantik dan daging tu elok untuk dimakan. Sebab itu Puteri Elizabeth dia makan daging, bukan saja daging terbaik lembu wagyu, cara sembelih terbaik Haji Muzaffar. Sebab tu dijual. Sekarang dia ada jahiz kan, Taman Nirwana. Tuan-tuan tak kenal Haji Muzaffar ya? Tuan-tuan baca Quran je, alhamdulillah. Hebat tuan-tuan. Haji Muzaffar ni kan, dia sampai ke atas dapur, daging tu ada nilai. Lembu wagyu ni tuan-tuan, daging dia lembut bukan kepalang. Kenapa sekecil macam ni 300-400? Kerana itulah daging yang terbaik. Bila dimasak lembut. Sebab Haji Mustafa ni dia suka dengan ustaz-ustaz. Bila Tok Guru sakit kan, arwah Tok Guru Harundin, Tok Guru kan, Ustaz Ismail Kamus, dia yang bawa ni daging ni pergi ke mana? IJN. Dia nak Tok Guru makan dengan tangan dia. Tuan-tuan tahu sekeping berapa? Sekeping yang dia bawa tu beribu harga, beratus. Subhanallah. Sekilo beribu. Lembut. Tok Guru makan sikit je, yang makan banyak keliling Tok Guru tu. Tuan-tuan, saya rasa lembutnya macam tisu daging. Kalau daging dah lembut macam tisu, baik makan tisu. Agak-agak lembu yang disebut dekat syurga ni macam mana agak-agak? Sebab tu antara makanan yang terbaik dalam syurga, hati ikan paus. Hati ikan paus. Macam mana rupanya wallahu a'lam bisawab. Cuma namanya seolah-olah kita faham hati ikan paus. Hakikatnya wallahu a'lam bisawab. Ini gambaran-gambaran yang Allah tunjukkan kepada orang yang mati syahid. Lalu ikan paus itu berada di sungai dalam syurga. Nampak? Itu pun dah pelik dah. Macam mana besarnya kan, sungainya. Ikan paus dalam sungai, bukan dalam laut. Syurga disusun macam ni. Kiri kanan dia menaik. Yang tengah tu paling tinggi. Ini syurga Firdaus. Sumber air, sungai daripada syurga Firdaus dia turun ke bawah. Sebab itu kadang-kadang kita tengok tempat yang cantik, air tak ada sungai. Dia pam telaga, dia tarik naik atas bukit, daripada bukit dia turun balik ikut graviti. Agak-agak macam mana? Itu di dunia. Ini sumbernya syurga Firdaus. Kalau kamu bercita-cita nak syurga, kata Nabi, mintalah syurga Firdaus. Syurga yang paling tinggi dan paling tengah. Syurga kelas atasan. Malam tadi saya tengah ceramah, seorang pakcik duduk depan. Ustaz, kalau macam kami ni syurga kelas mana agak-agak? Kan payah aku nak jawab. Sabar pakcik. Saya cerita bab syurga dulu. Syurga ni ada 100 tingkat. Tadi 7 namanya, dan setiap satu syurga 100 tingkat. Setiap 100 tingkat, jarak satu ke satu tingkat lebih jauh langit dan bumi. Pak Ji nak duduk mana? Dia tengok muka saya atas bawah. Payah juga ni Ustaz kan nak pilih. Bukan masalah payah nak pilih Pak Ji. Kita tak boleh nak bayang. Sebab tuan-tuan, Allah sampai satu peringkat perasaan orang mukmin yang masuk syurga, Allah nak bagi tenang. Sebab dalam sepotong hadis, bila dia masuk syurga, persoalan orang mukmin itu, rajul itu, laki-laki, ditanya malaikat, wahai malaikat, mana mak ayahku? Ditanya mak bapak dia dulu. Macam kita lah. Takkanlah kita nak biar mak bapak kita dalam neraka.
Ini ada orang yang berpendapat mak ayah Rasulullah dalam neraka. Ini perkataan yang biadab. Walaupun ketika itu Nabi belum lahir, tak boleh kita letakkan keluarga Nabi, mak ayah Nabi demikian. Dia pada zaman fatrah yang mana belum ada lagi dakwah Islam. Sebab manusia biasa pun dia akan tanya mak bapak je dulu. Kedua dia tanya, isteriku kat mana? Ummu Habibah dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau perempuan itu ada dua suami, dengan suami mana dia masuk syurga besok? Tengok, sepatutnya soalan ini daripada laki-laki. Ya Rasulullah, laki-laki yang banyak isteri macam mana pula? Dia nak dengan isteri yang mana? Yang tanya ni perempuan muslimat, Ummu Habibah. Lalu kan ada perempuan, dia kahwin, suami meninggal. Dia kahwin, suami meninggal. Kalau dia kahwin mesti meninggal suami dia. Kalau suami meninggal mesti kahwin dengan dia. Perempuan macam ini jangan kahwinlah. Betul, ada. Sampailah suami keempat tak mati. Sampailah dia mati. Akhirat macam mana? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan pilih suami yang paling baik akhlaknya. Nampak? Dia ada nilai kan? Sebab tu ibu-ibu, kalau suami kita meninggal, kalau kita kahwin dengan suami yang lagi baik, lagi soleh, suami kita yang dah meninggal tu, dia tahu cerita kita, dia gembira dengan apa yang berlaku dekat dunia. Allahu Akbar. Bila matinya kita, bila mati suami kita, masuk kat Iliyin tu tadi, dia jumpa dengan Iliyin, kan? Dia dah masuk, jumpa orang lain yang baru masuk daripada kota Damansara. Dia pun tanya, kau kenal tak isteri aku? Kenal. Aku mati dia kahwin tak? Kahwin. Dengan siapa? Dengan imam masjid kota Damansara. Dia seronok dengar cerita tu ibu-ibu. Tu dia. Nanti dipilih yang akhlak paling baik. Macam tu juga orang yang isteri dia lebih daripada satu, dia akan dapat isteri yang paling baik layanan dan akhlaknya. Saya sebut hari itu, ada muslimat marah saya, Ustaz je cerita poligami. Bukan isu poligami. Isu perkaranya ialah akhlak yang paling baik itu Allah beri. Sebab tu kita ini kat dunia, ada tak orang bujang? Ada, itu takdir. Ada tak orang ada isteri lebih? Ada, itu takdir. Ada orang dia kahwin dapat anak, itu takdir. Ada orang kahwin tak dapat anak, itu juga takdir. Tetapi di akhirat semuanya Allah jadikan equal. Yang tak kahwin bujang ada pasangan, yang bujang dia perempuan, dia ada suami, yang laki-laki dia dah ada isteri, Allah jadikan pasang. Yang tak ada anak boleh dapat anak, yang nak tambah anak boleh tambah anak. Sebab bersetubuh di dalam syurga bukan mesti nak anak. Tapi kalau dia kata, ya Allah aku nak anak, Allah bagi anak. Sebab tu di atas kesabaran setiap apa yang kita buat ini, Allah janjikan dengan balasan-balasan yang luar biasa. Lalu inilah gambarannya Allah berikan. Mereka pun memakan dagingnya, dan rasa daging tersebut mereka menemukan semua bau yang ada di syurga. Lembu itu menjadi penjaga malam di syurga, sedangkan orang-orang yang mati syahid itu selalu memandang ke tempat mereka sambil berdoa agar hari kiamat didatangkan. Sebab itu orang mati syahid Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati syahid itu dalam perjalanan Allah mati amwatan, bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup, 'inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzaqun, diberikan makan, dia berikan rezeki, dia berikan daripada makanan-makanan yang kita sendiri tak pernah melihat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma min nafsin tamutu laha indallahi khairun. Tidak ada orang yang mati di sisi Allah lebih baik daripada orang yang apa? Orang mati syahid. Kenapa? Dia digembirakan. Antar ja'ah. Lalu dia minta apa? Dia minta balik ke dunia. Apa dia? Dia minta apa dia? Fa innahu yasurruhu ay yarji'a ila dunya fayuqtalu marratan ukhra.
ukhra mimma yara min fadli syahadah. Orang mati syahid ini, dia dah nampak gambaran tu tadi, bayar dia punya ganjaran. Dia berdoa minta balik kat dunia. Hebat tak? Dengan ganjaran dia dapat, patutnya seronok lah. Tapi dia minta balik kat dunia. Sebab apa? Minta mati lagi. Seronoknya mati syahid, dia nak minta balik, nak mati syahid lagi. Dalam hadis yang lain disebut yatamanna ayyuqtala 10 marat. Dia minta mati 10 kali lagi, mati syahid. Allahu Akbar. Bukan kita pagi ni. Kita ni mati syahid dengan kuliah tidur. Ini mati syahid memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dapat pahala syahid tetapi dia tak berperang. Antaranya mati mat'un, penyakit pandemik. Saya sebut dia ada bukti tuan-tuan. Pertama hadis Nabi. Yang kedua, saya pergi kubur-kubur sahabat yang mati peperangan Yarmouk. Mati bukan sebab perang tu. Mati sebab ta'un. Ad-Dirar Ibnu Azwar, kalau dekat Mu'tah perang. Abdullah bin Rawaha, Abu Ja'far At-Tayyar, dia panggil At-Tayyar sebab dia ni Allah bagi dia sayap. Dia mati syahid, sayap Allah bagi kat syurga. Dia dapat sayap. Abu Ja'far ni, Ja'far bin Abi Talib. Siapa dia? Dia ni ialah Ja'far bin Abi Talib, anak Abu Talib. Dengan Rasulullah dia sepupu. Siapa lagi? Zaid bin Harisah, ayah pada Usamah bin Zaid. Yang ni dekat Mu'tah. Saya pergi di Yarmouk, lagi jauh daripada Amman. Jauh. Saya pergi kubur Ad-Dirar Ibnu Azwar, kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah ni dalam peperangan Yarmouk, dia ni ketua turus tentera, komando dia, komandan dia lah, general, general tertinggi dia. Yang ketiga, saya pergi kubur Syurahabil bin Hasanah. Yang ni meninggal kerana ta'un. Sebab 20,000 tentera Islam, dia meninggal sebab ta'un yang melanda ketika perang Yarmouk. Bila dapat buka Jordan ini antara negara jajahan Rom Timur. Lebanon, Jordan, Syria, Palestin, Turki. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan, dia banyak apa yang kita kata kesan sejarah daripada tinggalan Rom. Kerana Rom memerintah negara ini. Di zaman Umar, Rom Timur jatuh. Konstantinopel jatuh. Di zaman mana? Muhammad Al-Fatih. Ini satu sejarah hitam bagi mereka. Kan Nabi kata satu tah Roma, satu tah Konstantinia. Akan dibukanya Rom. Rom ada dua. Satu Timur, satu Rom di Vatican City, Italy sekarang. Satu lagi Konstantinia. Mana dia? Nama lama bagi Istanbul. Apa dia? Di Turki. Bila mereka ni dapat buka, antaranya Yarmouk ni dapat kalahkan Rom, kan Abu Ubaidah minta Sayyidina Umar datang. Sampai dekat perbatasan, dia ada satu kampung dipanggil Amwas. Tu yang dipanggil Ta'un Amwas. Kenapa Sayyidina Umar tak masuk? Ta'un. Lalu dia berijtihad, dia tak masuk. Kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, wahai Umar, engkau lari daripada takdir ke? Apa jawab Umar Al-Khattab? Aku lari daripada takdir, aku pergi ke takdir yang lain. Ini Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, bukan Umar kontraktor. Umar ni berijtihad. Di sana ada hadis Nabi, Iza sami'tum fi ardin at-ta'un. Kalau kamu dengar satu tempat itu ada penyakit ta'un, Nabi kata fala tadkhuluha, jangan kamu masuk, wala takhruju minha, jangan orang yang dalam duk keluar. Inilah PKP. Ini pun tak faham. Inilah PKP. Jadi Umar dia tak masuk. Jadi dalam keadaan dia berijtihad. Sahabat 20,000 mati sebab ta'un. Dan saya nak sebut hebatnya kubur-kubur ini sama dengan kubur yang perang tadi, mati Mu'tah, kat Mu'tah. Wanginya saya tak pernah cium. Tuan-tuan biasa masuk minyak wangi, kedai minyak wangi dekat Mekah yang mahal-mahal, biasa deh.
Ke kita biasa pakai minyak wangi murah-murah, malaikat subuh, minyak atar. Bau je, subhanallah. Pakai dekat kota Damansara, bau sampai dekat Padang Besar Perlis. Tapi bila pergi kubur-kubur ni, luar biasa. Saya sampai dekat parking lot dekat Masjid Abu Ubaidah, tempat kubur dia dekat belakang. Sampai kat situ bau wangi. Kata ulama, ada orang cium, ada orang bau, ada orang tak bau. Tapi saya dan kawan saya pakat-pakat bau. Saya sampai kat situ, orang Arab ni kata, "Maza tashum ya akhi?" Ya, dia kata, "Kau bau apa?" "Ashum raihat tayyibah." Saya kata, "Aku cium bau yang wangi." "Ma hadhihi?" "Apa bau ni?" Dia kata, dia seloroh, "Hadhihi raihatul jannah." Ini bau syurga. Lagi dekat dengan kubur, lagi bau lagi kuat. Lagi dekat lagi kuat. Rupanya bau wangi yang saya cium keluar daripada kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tengok, dekat dunia Allah bagikan bukti-bukti kemuliaan orang yang mati hidupnya berjuang pada jalan Allah. Sebab tu kan kita tengok kadang-kadang orang meninggal, dia punya meriahnya macam marriage of the year, macam kahwin. Siapa dia ni? Tengok-tengok pejuang agama Allah, pendakwah, orang yang hidupnya, matinya, siangnya, malamnya, masanya, tuanya, mudanya menyampaikan Islam. Sebab ini kemuliaan. Sebab tu orang beriman bila dia meninggal, 500 malaikat mengiringi jenazah dari rumah dia sampai ke kubur. Cuma kita tak nampak, tuan-tuan. 500 malaikat Allah. Ini semua benda-benda yang disebutkan supaya kita ada raghbah, rasa seronok kita untuk menjadi manusia yang dimuliakan Allah. Sebab tu hidup berjuang ini mulia. Bila dia mati, berdouble kemuliaan dia. Dia menjadi bertambah-tambah mulia di sisi Allah. Langit dan bumi merasa apa dia? Kemuliaan dirinya. Sebab tu terkadang manusia itu ketika hidupnya tak ada apa-apa, bila matinya banyak apanya. Orang mula terfikir nak berjuang, orang mula terfikir nak jadi apa dia? Nak jadi orang-orang yang baik akibat matinya seseorang yang menghidupkan jiwa orang lain. Macam saya sebut Ustaz Taliban kan. Jadi bulan 3 ni kan merupakan kan, dia meninggal berapa bulan? Kan 13 hari bulan Mac, meninggal dekat Madinah. Saya dekat dengan dia. Kita tahu dia. Musafir pun macam tu, tak musafir macam tu kan. Dia 5 pagi dah atas jadah dah, paling lewat dah tu. Dia tak tinggal solat malam. Subhanallah. Kita curi-curi tengok dia punya wallet, ada IC je tuan-tuan. Ada IC je. Duit tak ada. Tapi tak pernah mengeluh duit tak ada. Meeting kat KL habis 2 pagi. Rumah dia kat Ipoh. Hantar ke Pudu Raya. Tiket habis. Masuk tempat barang bawah tu, bas, duduk kat bawah sampai Ipoh. Sampai duduk sekejap, ada meeting KL, turun balik naik kereta api, kita jemput dekat KL Central. Allahu Akbar. Orang dia tenang. Subhanallah. Daripada ada kerja sampai tak ada kerja, hidupnya hanya untuk manusia. Subhanallah, luar biasa. Memang luar biasa saya nak sebut. Dia tak tinggal apa-apa dalam hidup dia. Dia tak pernah mengeluh dalam hidup dia. Itulah matinya dekat mana? Dekat Baqi'. Tuan-tuan tahu kuburnya di mana? Kubur dekat depan tu, bukan belakang. Kuburan Baqi' ni ada 10,000 sahabat Nabi. Ada isteri Nabi 9 orang, anak Nabi. Perkuburan Baqi' ni tuan-tuan, yang jauh-jauh belakang tu, lepas beberapa tahun dipindahkan tempat lain, ditinggalkan tulang sulbi dekat dalam tu. Dia ada hukum dia. Kita dibangkitkan dengan tulang sulbi besok masing-masing. Pertama dibangkitkan Rasulullah, kedua Abu Bakar, ketiga Umar, keempat perkuburan Baqi', kelima kubur Mu'allah di Mekah.
Kita ni Kota Damansara tak tahulah yang keberapa dibangkitkan. Dia ada dia punya ranking dia. Masuk syurga macam tu juga. Setelah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Dia ada ranking dia, pilihan Tuhan. Jadi Baqi' ni yang kat belakang tu dipindah-pindah. Depan ni kekal. Tuan-tuan masuk kubur besar Fatimah radhiyallahu anha, anak-anak Nabi, isteri Nabi. Depan tu Imam Malik, Imam Nafi', tok guru dia. Dekat depan sikit je dengan kubur Imam Malik, sikit je. 1, 2, 3 ada kotak fuse. 1, 2, 3. Itu kubur Ustaz Taliban. Ada kotak fuse. Saya tanda sampai sekarang. Kalau saya dekat Madinah 4 hari, saya akan masuk kubur Baqi' 2 kali. Lepas subuh, lepas asar. Duduk kat dia. Tuan-tuan, orang lalu lalang kan. Datang seorang Arab, dia kata apa? Aku tak tahu siapa yang kat bawah ni. Tapi aku yakin dengan kedudukan kubur ini, orang di bawah ini bukan sebarangan. Lepas dia meninggal, tempat kubur dia jadi perhatian. Orang ramai datang. Masuk Baqi', pergi singgah situ. Masuk Baqi', singgah situ. Masuk Baqi', singgah situ. Nabi sebut, Man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha. Fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Atau kama qal, hadis sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Barang siapa mampu untuk mati di Madinah. Satu. Ini bukan Baqi', Madinah. Umum. Siapa mampu mati di Madinah, maka berusahalah untuk mati di sana, sebab aku menjadi jaminan, aku beri syafaat pada siapa yang mati dekat Madinah. Dia bukan saja mati kat Madinah, dia duduk dekat kubur yang tempat yang terbaik, iaitu Baqi' Al-Gharqad. Itu gelaran dia. Tak hebat lagi? Allahu Akbar. Tuan-tuan, mayat dia tu berebut orang nak pegang, nak kebumikan tu, berebut angkat. Sebab tu kalau kita pergi sana, duduk kat pintu 36, jangan sembahyang kat dalam, payah nak keluar. Bila lalu jenazah, sempat kejar jenazah, sebab dia masuk laju, tiba-tiba hilang. Orang ramai, tempat mulia, memang begitu keadaannya. Dia dapat apa yang diberikan oleh Rasulullah, dijanjikan. Kerana apa? Amalan. Sebab itu Tok Guru ajar pada kita doa, Allahumma rzuqni qablal mauti taubatan wa indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'imah. Wahai Allah, rezekikan pada aku sebelum mati dapat bertaubat, ketika mati dapat pahala syahid, walaupun tak pergi perang dapat pahala syahid. Macam sahabat-sahabat kita meninggal kerana COVID, insya-Allah dapat pahala syahid. Jangan rasa lekeh. Dan setelah aku mati, ya Allah, dapat syurga dan nikmat-nikmatnya. Ini doa yang Tok Guru ajar, supaya kita amalkan dekat bibir kita, supaya paling tidak mati atas katil dapat pahala tu tadi, masuk syurga tanpa hisap. Siapa tak nak? Tengok ni, Allahu Akbar kan? Ini yang Allah berikan kan? Sebab itu tanda-tandanya ada kan? Sebab tu kenapa dia meninggal, kami beri masjid dekat Palu yang kena tsunami tu, masjid kita buat, geng ustaz kan? Siaplah perkembangan terbaru. Masjid ini bukan saja buat solat, ditambah lagi oleh orang sana, tepi tu dia buat tahfiz dan dikembangkan kepada pesantren. Masjid namanya Masjid Nur Azli. Lepas habis ni kita pergi juga, takut-takut berubah nama. Nak letak nama Nur Azli tu, banyak dia punya prosedur kerajaan negeri Indonesia, negara mereka, untuk dapatkan nama Nur Azli. Bukan senang. Kerana apa? Ada kenangan yang cukup indah pada peribadi Nur Azli. Nak sebutnya, inilah orang yang mana bila dia mati lebih hebat daripada hidup. Ini yang disebutkan, bila matinya antaranya syahid dunia, syahid akhirat, dalam keadaan Allah muliakan. Subhanallah. Dan roh ini
tersebut keluar seperti bau harum minyak kasturi yang dicium langsung oleh salah seorang di antara kalian. Para malaikat di seluruh langit mengucapkan, Maha suci Allah, telah datang hari ini roh yang sangat baik. Dekat Masjid Nabawi ada satu pintu, sebelah pintu bakit, dekat bakit ada satu pintu namanya pintu Babu Jibril, pintu Jibril. Kenapa diberi nama pintu Jibril? Antara tempat laluan Jibril berjumpa Rasulullah SAW menyampaikan wahyu. Pintu tu harganya, bukan harga, dia punya umurnya cukup lama, beratus tahun. Kadang-kadang ada orang dia terbau bau yang sangat wangi. Kata ulama, malaikat lalu. Dan tak semua orang boleh bau. Bau-bau wangi ni malaikat, orang mati syahid, roh-roh macam ni. Memang benda-benda yang Allah berikan. Subhanallah. Apa dia? Allah berikan. Dan tidak melintasi suatu pintu melainkan dia terbuka baginya, tidak ada malaikat melainkan dia berselawat dan memberikan syafaat kepadanya sampai dia dibawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Malaikat bersujud lebih awal, kemudian mengatakan, ya Tuhan kami, inilah hamba-Mu si fulan, kami telah mewafatkannya dan Engkau lebih tahu atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, perintahkanlah kepadanya untuk bersujud. Sang jiwa dan roh itu terus bersujud. Malaikat Mikail dipanggil, lalu dikatakan, tempatkanlah jiwa dan roh ini bersama jiwa orang mukmin sampai aku bertanya kepadamu pada hari kiamat kelak. Dan roh ini bila bertemu dengan Allah, roh mati syahid, dia bersujud dalam keadaan apa? Dalam keadaan datang malaikat Mikail yang menjaga rezeki. Ini malaikat kanan. Jibril, Israel, Mikail, Israfil, ini malaikat kanan. Kalau kita panggil sebuah negara ada esko kanan. Kalau kita letak pada sebuah negara, menteri utama. Menteri utama. Kalau negeri esko kanan. Tengok bila Nabi nak wafat, malaikat kanan ni turun. Kerana menghormati apa dia? Rasulullah yang mulia itu. Begitu juga orang yang beriman, bila dia meninggal, bukan turunnya malaikat, paling tidak walaupun bukan malaikat kanan, tetapi Allah beri salam pada si fulan ketika nak meninggal. Malaikat kata, salamun alaikum, salam daripada Allah Subhanahu wa taala yang kasih cinta kepadamu. Orang-orang yang beriman diperintahkan kepada malaikat untuk meluaskan kuburnya yang panjangnya 30 dan luasnya pun 70. Kiraannya wallahu a'lam. Maksudnya 70 tu macam mana, 30 tu macam mana, tapi sesayup mata memandang. Dan orang ini dibukakan satu pintu, siang dan malam, pagi dan petang dia dapat melihat tempatnya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga tu dia dah nampak. Tu yang orang mati syahid, dia minta cepat kiamat. Bila kiamat, bila kiamat, bila kiamat, bila kiamat. Dalam keadaan dia dah dapat dah sebahagian daripada nikmat-nikmat yang orang lain tak dapat. Dalam keadaan dia minta segera untuk kepada nikmat yang seterusnya lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya ditaburkan rahmat dan dibentangkan sutera jika bersama jiwa tersebut ada hafalan Al-Quran. Tengok, hafalan itu akan memberikan nur kepadanya atau akan dijadikannya baginya cahaya seperti cahaya matahari. Kemudian dibukakan baginya pintu syurga sehingga dia dapat melihat tempatnya di syurga pada waktu pagi dan petang hari. Allahu Akbar. Allah bukakan pada dia, tambah pula yang mati syahid itu ada hafalan Quran. Sebab tu dalam peperangan Uhud, ketika Nabi masukkan jenazah ni, syuhada, Nabi ambil kira hafazan Qurannya. Siapa paling banyak masuk dulu. Nak masuk dalam lubang kubur pun Nabi kira Qurannya. Banyak Quran nombor 1. Siapa kedua? 2. 3. Kan banyak tu 70. Sebab tu tuan-tuan bila pergi dekat makam yang besar tu, syuhada Uhud, tiba-tiba kat depan tu perasan tak? Ada 3 kubur yang terasing. Asalnya 1. Berlakunya banjir kat Madinah terangkat. Salah seorang yang nama dia Syekh Mahmud, dia terlibat, ulama besar, dalam proses pemindahan
jenazah yang timbul bila banjir kat situ. Tuan-tuan, pasir tu pasir. Pasir bila kena air jadi apa? Kan dia lain, dia larut. Kalau ada benda, nampak benda tu. Bila air banyak, dia bawa pasir, apa jadi? Tinggallah jenazah, berpeluh-peluh lagi jenazah. Mayat berpeluh-peluh, syuhada Uhud. Dan mereka kata salah seorang yang mereka kenal ialah siapa? Jasad kan, penghulu kepada sekalian syuhada, Sayyidina Hamzah. Mengambil kira hidungnya yang dipotong, telinga, dada yang ditobek oleh Hindun, dia belah dada. Dan rupa bentuk jasadnya Sayyidina Hamzah itu orangnya besar, tinggi. Dan itu antara yang dikenali oleh apa dia? Mereka yang dalam kerja memindahkan. Maka orang-orang terpilih. Kan? Jadi daripada 70 tu, 3 tu yang kat depan siapa? Tu dia Sayyidina Hamzah. Abdullah bin Jash. Ni Abdullah ni abang pada Zainab binti Jash. Zainab ni isteri Rasulullah SAW. Seorang lagi Mus'ab bin Umair, yang tangannya bila pegang liwak bendera terpotong, dia potong kanan, dia pegang kiri. Potong kiri, dia pegang dengan sisa tangan yang ada, dia kapit kat tengah. Tak nak bagi bendera tu jatuh. Bendera jangan buat pasal, jangan buat jatuh-jatuh. Dia kapit tengah, akhirnya ditombak, tersungkur dan syahid 3 orang. Mus'ab bin Umair ini, bila Nabi tengok jenazah dia, Nabi menangis. Nabi baca ayat, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang yang beriman ada yang gugur syahid, tak sempat merasa nikmat kemenangan dunia. Ada yang menanti-nanti untuk gugur syahid di jalan Allah. Antara yang gugur tak sempat melihat kemenangan Islam, engkau wahai Mus'ab bin Umair. Ketika nak tanam dia, Mus'ab ni, dia pakai jubah baju dia bawah sikit lutut, itu dia yang ada. Kain kafan tak ada. Dia tutup kaki, terbuka muka. Dia tutup muka, ternampak kaki. Nabi tutup bahagian muka dan kaki ditutup dengan pokok-pokok yang ada dekat medan Uhud. Apa nama pokok dia? Izhir tak silap saya. Disebutkan dalam sirah macam mana Nabi menangis dalam keadaan engkau wahai Mus'ab ketika di Mekah dahulu, pemuda yang paling dikasihi, yang dipenuhi dengan segala nikmat. Dan Mus'ab bin Umair orang kaya ketika di Mekah. Bila berjalan, orang cium bau minyak wangi, orang kata minyak wangi Mus'ab bin Umair, orang lain tak mampu beli. Bila dia itu berjalan, perempuan-perempuan jadi gila. Gila, histeria. Abe Mus'ab, nguratlah kami. Abe Mus'ab, nguratlah kami. Lawanya, tampannya, pakejnya lengkap. Hari ini kamu gugur sebagai syahid, wahai Mus'ab. Kamu tak sempat, tak ada lagi apa yang kami nak kafankan kamu. Sebab itu, dekat 70 itu, ada 3 kubur kat depan, belakang tu 67, semua sekali 70. Dan nak masuk dalam lubang kubur pun Nabi mengambil kira hafazan Al-Qurannya dan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ada Quran tu, dia dapat lagi value added, nilai tambah. Dia ada dia punya kredit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Quran sangat berharga. Boleh sahabat-sahabat boleh dah. Alhamdulillah. Jadi saya rasa cukup sekali itulah. InsyaAllah kita sambung lagi dalam perkongsian akan datang kita. Boleh tu Haji Ahad ni tak ada apa-apa tak ada apa-apa, jom ikut saya pergi madrasah. Saya nak terus ke Ulu Berenam. Madrasah di sana. Saya insyaAllah Ramadan ni surau tu siap insyaAllah. Dan saya dah mula bangunkan tepi surau tu madrasah, classroom, office, yang itu memakan hampir 1.4 juta. Dan surau 600 ke 700 ribu, masih lagi kurang 100 ribu.
InsyaAllah siapa yang nak menyumbang, saya alu-alukanlah masuk dalam tabung fisabilillah kat belakang. InsyaAllah kita tanam lagi. Semalam kita dah tanam lagi 9 lori simen untuk buat slab. Untuk buat slab kita tanam lagi dan terus tanam untuk pahala kita di sana. Apabila manusia semua dapat belajar, dapat kenal Allah, kenal Islam dengan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah berkati hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Khususnya bulan Sya'ban ni, dan bulan maksudnya mengagungkan. Buat jahat berganda, buat baik kata Ibnu Katsir lagi berganda. Dan cuma nak faham je. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang kau ajar pada kami, ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami, ampunkan dosa ya Allah suami kami, isteri kami, ampunkan dosa anak-anak kami, adik-beradik kami, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa ya Allah tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu ya Allah mendidik kami kepada kebaikan. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat keturunan kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah, anak-anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.